لساني يفقه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian? Salam Ramadan Mubarak daripada saya dan PMA. Moga kita semua senantiasa dalam afiah dan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja kita berada, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan inayahnya kita dapat sama-sama berkumpul pada pagi ini 9 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 11 April 2022 pada sesi ketiga tadabbur ayat-ayat dari Al-Quran bersama dengan Sister Ayat Ibrahim. Apa khabar Sister Ayat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Nuraini Mat Ghazali insya-Allah akan menemani Sister Ayat pada sesi tadabbur kali ini yang dibawa oleh Professional and Management Association PMA. Baiklah, saudara-saudari sekalian, kita akan bersama pagi ini kurang lebih selama 40 minit bagi perkongsian surah pilihan Al-Kahfi ayat 10 dan sebarang pertanyaan atau perkongsian boleh diajukan di ruangan chat dan akan kita bacakan di penghujung sesi nanti insya-Allah. Bagi penonton dan pendengar yang baru mengikuti sesi tadabbur PMA ini, Sister Ayat Ibrahim merupakan alumni IIUM yang merupakan seorang dietitian dan kaunselor berdaftar. Beliau kini sedang melanjutkan pelajaran dalam 2 peringkat iaitu PhD dalam bidang counselling tentang sustained dietary behavior change dan at the same time kursus diploma Ta'limul Quran in English di Institut Pendidikan Antarabangsa Al-Huda. Memang minat beliau mempelajari tadabbur dan berkongsi tentang ayat-ayat Al-Quran. What a noble passion, masya-Allah. So tanpa melengahkan masa, saya dengan takzim menjemput Sister Ayat untuk memulakan sesi perkongsian. Silakan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Puan Nuraini untuk pengenalan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Apa khabar semua yang hadir pada pagi ini? Moga sentiasa dalam rahmat Allah. Jadi Ramadan sebagai satu bulan yang diturunkan Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri merupakan sumber rahmat. Maka kita mengharapkan rahmat Allah yang melimpah rumah dalam bulan ini insya-Allah, dan merugilah mereka yang keluar daripada bulan ini tanpa diampunkan dan mendapat rahmat Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sama-sama tadabbur ayat-ayat dari surah Al-Kahfi khusus tentang doa mohon rahmat dan petunjuk oleh pemuda Kahfi insya-Allah. Jadi saya mulakan dengan sedikit pengenalan terlebih dahulu. Jadi surah Al-Kahfi ini merupakan surah ke-18. Al-Kahfi itu sendiri bermaksud gua. Dan apakah tema? Kalau kita lihat pada keseluruhan surah itu sendiri, surah Al-Kahfi memberikan kita petunjuk bagaimana mendapatkan perlindungan menghadapi ujian. Jadi ada 4 kisah dalam surah ini. Salah satunya adalah pemuda Kahfi, iaitu terkait fitnah agama. Kita akan nampak nanti kalau dalam surah Al-Kahfi ini ada juga fitnah ilmu, fitnah harta dan fitnah kekuasaan. Jadi fokus pada doa kita pada kali ini adalah terkait dengan ujian pemuda Kahfi yang ketika itu mereka cuba menyelamatkan diri daripada penguasa yang zalim, penguasa yang kufur. Jadi sekumpulan pemuda ini mereka menyelamatkan diri dengan berlindung di gua. Jadi kalau kita fikirkan apa yang ada kat gua tak ada pintu, tak ada grill. Dan kat gua tu sendiri tak ada makanan, tak ada peti sejuk, tak ada apa-apa kan. Dan mereka lari ke dalam gua. Jadi kalau kita fikirkan
Seandainya kita yang berada di posisi sedemikian, contohnya kalau kita mahu berhijrah ke satu tempat yang tiada jaminan, kita tak tahu kat situ ada sumber untuk kita melangsungkan hidup, tak tahu ada sumber makanan ataupun tidak. Jika kita berada dalam situasi sedemikian, agak-agaknya apa yang nak diminta pada Allah? Kalau ada yang nak respon, kalau kita berada dalam situasi kritikal sebegitu, bahkan dikejar penguasa yang nak bunuh kan, agak-agak apa yang kita minta kepada Allah? Selamatkan kita. Kita nak keselamatan kan, kita nak minta diselamatkan, minta perlindungan kan. Jadi kita akan perhatikan apa yang pemuda kafir minta pada Allah. Jadi bila kita berada dalam situasi sedemikian kan, kita perlukan keselamatan, kita perlukan makanan, kesihatan juga dalam keadaan yang tak pasti kan. Dan kita macam mana nak survive? Macam mana nak survive seterusnya? Tak nampak apa yang akan berlaku di hadapan kan. Kita diberikan kekuatan emosi, fizikal, mohon Allah beri kesabaran dan ketabahan dan kuatkan iman. Okay. Kita lihat apa yang pemuda kafir ni buat, apa yang mereka minta pada Allah. Jadi bermula pada ayat ke-10 ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Idza awala fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi ada dua perkara yang diminta oleh pemuda kafir, iaitu meminta rahmat dan meminta petunjuk. Jadi mereka yang tidak memahami maksud rahmat tu, mungkin dia susahlah nak minta. Kenapa minta rahmat? Kenapa tak minta keselamatan? Kenapa tak minta makanan ke Allah? Kenapa tak minta perlindungan? Tapi hanya dengan kalimah rahmat tu, untuk orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal Allah, rahmat tu dah mencakup bahkan jauh lebih luas lagi. Jadi kita akan cuba untuk memahami sebenarnya rahmat tu apa. Selepas mereka dah berdoa tu, Allah respon. Dan Allah sebenarnya, Allah memakbulkanlah doa mereka dengan merahmati mereka. Dan kita cuba perhatikan bagaimana rahmat Allah terhadap pemuda kafir ni. Jadi selepas mereka berdoa tu, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Ataupun dalam istilah lain, mereka ditidurkanlah. Dan kemudian lama kemudian kita akan perhatikan berapa tahun mereka ditidurkan. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Jadi siapa kat sini tahu berapa lama mereka ditidurkan? 309 hari. 309 tahun ke hari? 300 tahun 9 hari. Okey. Kita tengok kat chat tak macam mana tahun Kita tengok pada ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Jadi 309 tahun. 309 tahun, Masya Allah. Dah bergenerasi, penguasa yang zalim tu pun dah tak ada dah. Di 309 tahun ni adalah bacaan kalender bulan 309 tahun. Jadi kalau kita perhatikan lama sangat. Lama mereka ditidurkan dan bukan kemudian ayat ke-18 ni, ia ni gambaran bagaimana Allah memberi rahmat mereka. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur.
Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Jadi kalau saya nak rumuskan daripada ayat ni, basically ada dua perkara yang berlaku. Yang pertama, mereka ditidurkan dan mereka ditidurkan dalam keadaan selamat. Jadi kalau siapa yang pernah jaga pesakit stroke atau biasa pergi hospital nampak orang yang kalau pesakit yang bedridden tu memang ada dia punya SOP kan, macam waktu bila nak kena balikkan badan dia, sebab kalau dibiarkan lama, kalau dia je pesakit-pesakit tu baring memang akan dapat bed sore, macam berlubang, luka kat belakang ni. Jadi yang tu biasa memang penjaga nurse akan buatlah kepada orang yang pesakit-pesakit bedridden. Kalau kat sini kita perhatikan Allah apa yang Allah katakan, Allah gambarkan kepada kita, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Tapi ini berlaku selama 309 tahun, tak ada bed sores, tak ada masalah dekat usus. Kalau kami sendiri pun kalau dietitian kan, tak boleh benarkan klien dekat ICU tu, patient dekat ICU tu lama tanpa ada at least kena masukkan air sikit, sebab nak pastikan yang sel tu sel dekat usus tu dia tak mati. Jadi macam mana Allah menjaga pemuda kahfi ni selama 309 tahun tanpa ada nurse, tanpa ada dietitian, tanpa ada doktor. Mereka selamat selama beratus-ratus tahun. Dan kita perhatikan juga gua ni dia tak ada pintu, tak ada, kalau penguasa yang zalim tu kan, dia punya authority semua nak datang dan nak ambush dia orang, senang je jumpa. Tapi bagaimana Allah yang menguasai semua hati-hati manusia, Allah yang menguasai alam ini kan, dia boleh mencampakkan rasa takut kepada manusia untuk datang ke situ. Dan itulah keselamatan, perlindungan, itulah rahmat Allah yang Allah berikan kepada pemuda kahfi. Kemudian, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Agaknya kenapa mereka cakap macam tu? Sebab dari segi appearance tak nampak perubahan pun. Kita ni kalau macam seminggu tak, macam ni, kalau sebulan tak gunting rambut kan memang nampaklah rambut tu makin panjang kan. Tapi ini sebab tak ada perubahan yang nampak pada badan mereka tu, yang mereka rasakan mungkin sehari ke separuh hari tidur. Allah menjaga mereka daripada aging. Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa wang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Keadaan ni, kalau kita bayangkan keadaan mereka sangat risau, sangat takutkan keselamatan dan masih nak mencari makanan kan. Mereka tak sedar yang mereka dah berada 300 tahun kemudian. Duit tu pun dah duit lain dah kan. Duit zaman dulu. Sesungguhnya jika mereka, ni sambungannya ayat ke-20, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, nescaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, nescaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Yang ini kita akan dapat gambaran ni, macam sebab tadi kalau ayat sebelum ni kita nampak macam mana bagaimana rahmat Allah menidurkan mereka dan keadaan mereka selamat, mereka tak lapar, macam mana? Dalam masa 309 tu walaupun tak ada makanan, tapi mereka boleh sustain. Dan perbualan pada ayat 19 dan 20 ni ada terkait dengan rosyada yang mereka minta. Mereka minta petunjuk apa yang mereka nak kena buat, apa keputusan terbaik yang kena buat, sebab keadaan sangat-sangat crucial. Siapakah yang boleh dilantik untuk pergi yang akan merisikokan diri untuk dibunuh kan? Semua tu perlukan rosyada. Nak buat keputusan yang mana ni? Lepas tu macam mana pula kalau ada yang ditangkap kan, bagaimana dia, apakah pilihan yang ada? Sama ada dia bongkarkan tentang kawan-kawan dia yang lain ataupun dia memilih jalan dia yang dibunuh ke kan?
Benda tu perlukan petunjuk semua tu. Dan benda tu perlukan jalan kebenaran lah. Kita kena buat tindakan dengan jalan yang benar. Jom kita tengok satu persatu, kalimah demi kalimah. Doa pemuda kahfi ni bermula dengan Rabbana. Jadi Rabb tu apa? Rabb ni boleh kita simpulkan ni, kalau kita dengar perkataan Rabb, even dalam solat kita sentiasa diingatkan untuk mensyukuri Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi penting sebenarnya untuk kita memahami Rabb tu apa. Jadi Rabb ni terkait dengan zat yang menciptakan, yang memberi rezeki dan yang mentadbir alam ini. Jadi kalau kita cakap tentang mentadbir alam ni, dia daripada sebesar-besar alam semesta tu, sistem solar, segala planet tu, kepada sekecil-kecil perkara yang ada dalam diri kita. Semua tu pentadbiran Allah kan. Macam mana Allah mengurus, kalau dalam konteks pemuda kahfi ni, dia orang punya circadian rhythm, macam mana berterusan tidur, hormon melatonin, serotonin dia, segala apa yang dalam usus dia tu masih sustain, tak rosak walaupun tak ada makanan dengan ataupun minuman yang masuk kan. Lepas tu sel-sel dia tu tak menua. Masya Allah, kalau kita belajar tentang manusia ni, kulit kita sekarang ni tak sama dengan kulit kita bulan lepas. Dia sentiasa membahagi. Even dalam sel usus kita tu sendiri, sebenarnya setiap 3 ke 5 hari akan tumbuh sel baru. Masya Allah. Allah yang mentadbir, mengurus semua sel ni supaya dia berfungsi sebaiknya lah. Jadi kalau kita tengok orang bila makin tua kan, dia ada wrinkles, dia ada, kita nampaklah dia makin tua kan. Kenapa? Dia terkait dengan macam mana kromosom tu membahagi. Lepas tu ada, bila makin tua tu dia punya pembahagian tu tak berapa baik, itu yang menyebabkan ada yang terlepas. Benda-benda macam itulah kalau saya nak cakap dengan bahasa mudahnya. Jadi bila menyebut tentang Rabbana, perlu dimaknai dengan ma'rifatullah lah. Kita kena kenal Allah, merasai dia yang menguasai, dia yang mentadbir, dia yang mengurus segalanya, dia yang memberikan nikmat rezeki, dia yang berkuasa lah. Jadi pemuda kahfi meminta kepada Rabb. Rabbana, apa yang diminta? Atina, berilah kami. Min, dari ladunka. Ladunka ni satu kalimah yang nak cakap tentang bukan calon-calon, special di sisi engkau. Dia seolah-olah macam kita nak minta something yang dalam peti besi yang sangat terjaga, yang close to Allah kan. Okay, ya Tuhan kami, berilah kami dari sisimu rahmat, rahmat saya akan explain yang seterusnya lepas ni. Dan apa lagi diminta? Wahayyi lana, dan sediakanlah bagi kami min, dari amrina, urusan kami, rasyada, petunjuk yang lurus. Jadi kalimah rasyada ni kalau perasan ada saya kongsikan juga pada sesi pertama tu, salah satu daripada output Ramadan. Kalau siapa yang concern, yang nak keluar daripada madrasah Ramadan ni dengan cemerlang, salah satu yang dia kena perhatikan adalah sudahkah dia mendapat rasyada. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi bila saya menghadiri kelas ni kan, ada beberapa ustaz yang memberikan analogi macam mana kita nak faham rasyada ni. Huda, okay. Contohlah kalau kita nak pergi satu destinasi kan, and then kali pertama nak pergi tu kita memerlukan petunjuk lah, sebab tak tahu kan, tak boleh imagine apa landmark dia, apa tanda-tanda dia. So apa yang Waze cakap tu ikut je. So itu kali pertama kan bergerak ke destinasi tu. Kalau bila ikut dengan betul, dapat yang tu maksudnya dapatlah petunjuk, dapatlah huda. Jadi benda yang kita kata kita belajar, lepas tu kita dapat database. Oh, nak sampai ke sini kena lalu jalan ni. Kemudian the second time kita nak pergi tu mungkin dah ingat jalan kan. Tak payahlah guna Waze. Ingat jalan. Lepas tu it's still a pilihan kan. Nak ikut ke tak, lepas tu ataupun nak test lah jalan lain misalnya kan. Tapi basically bila benda tu dah kita dah ada database huda tu, dan kita nak buat lagi keputusan untuk next journey yang sama lah basically. Itu yang dinamakan rushd.
Tetapi bila dia dah dapat petunjuk, tapi dia memilih untuk tidak ikut petunjuk yang dia dapat tu, itu namanya ghawa, dia dah terpesong lah daripada jalan yang lurus. Walaupun dia dapat petunjuk, tapi dia tak nak ikut, dia tak dapat lah. Tapi kalau dia ikut, sebagaimana Allah kata, falyastajibu li wal yu'minu bi. Selepas Allah dah terangkan tentang huda, Allah terangkan tentang furqan, ayat seterusnya Allah kata, dah tahu dah apa yang Allah cakap kan. So yakinlah kat Allah. Dah tahu Allah cakap macam ni, yakinlah kat Allah. Ikut. Bila kita ikut, itulah rasyadah. Jadi apa pentingnya rasyadah ni? Sangat penting, sangat penting. Huda tu basic, bila kita dapat petunjuk kan, kita at least bila kita diuji dalam setiap fasa kehidupan, dalam apa-apa sekalipun, kita berinteraksi dengan manusia, kita berhadapan dengan apa-apa ujian, at least database petunjuk tu yang memandukan nak buat apa. Dan bila mana kita memilih untuk ikut apa yang Allah cakap, ketika itu kita dapat petunjuk. Contohnya seseorang tu dia pernah belajar surah Ali Imran ayat 133, 134. Lepas tu dia tahu, oh orang yang bertakwa ni Allah nak janjikan syurga. Lepas tu Allah kata, siapakah orang yang bertakwa tu? Orang yang bertakwa adalah antaranya orang yang infak ketika susah ataupun senang, dan orang yang menelan kemarahannya. Jadi bila dia telah belajar, dia dapatlah database tu, dia dapatlah petunjuk tu. And then bila perkara tu betul-betul berlaku dalam kehidupan dia, adalah berlaku perselisihan. Biasalah kan bila kita berinteraksi dengan sesama kawan ke manusia, sesiapa sekalipun, ada insiden-insiden yang membuatkan kita rasa nak marah. Ketika itu ada pilihan. Nak marah ataupun nak ikut petunjuk. Nak telan kemarahan ke, nak berlapang dada, nak memaafkan. Semua tu adalah petunjuk. Jadi bila mana benda tu berlaku, kadang-kadang ada rasional datang kan, especially syaitan tu, dia memang duduk atas jalan yang lurus. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, surah Al-A'raf. Syaitan tu memang duduk atas jalan yang lurus tu. Dan syaitan tu pun dari kategori jin dan manusia kan. Kadang-kadang ada je datang rasional yang membenarkan, seolah-olah mereka kata, okey, marah tu lagi baik sebab dengan marah ni kamu akan mendidik dia. Tapi benda tu bertentangan dengan apa yang Allah ajar. Jadi di persimpangan tu, waktu itulah yang kena kuat berpegang kepada petunjuk, membuatkan orang yang memilih yakin dengan Allah, walaupun rasional, macam-macam rasional datangkan, syaitan bisik macam-macam, tapi ikutlah Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Yakinlah pada Allah. Allah dah kata macam ni. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha penyayang, dia dah siapkan apa panduan kita dalam Quran ni kan. So walaupun datang rasional tu, ataupun walaupun datang bisikan-bisikan yang suruh kita buat pilih jalan yang lain, bila mana meyakini Allah, pilih untuk okey, Allah dah kata macam ni, ikut. Bila ikut, itulah dapat petunjuk. Yang tu mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ni lah. Tetapi kalau kita nak fokus kepada kisah pemuda Kahfi ni, yang ni lagi dahsyat. Keputusan dia kena buat ni jauh lebih dahsyat sebab dia menyelibatkan nyawa. Saya mungkin nampak perspektif ni sebab saya dekat Mahalan Ruqayyah ni. Jumpalah beberapa kawan-kawan yang datang daripada negara yang diuji lah basically oleh tirani kan. Bila ada pelajar-pelajar daripada negara luar ni yang datang sini dengan niat berhijrah nak belajar agama, ada je orang-orang penguasa daripada tempat mereka ni yang mempergunakan mereka lah. Misalnya, contohnya ada 5 orang daripada tempat mereka datang ke sini. And then ada salah seorang yang dia sama ada macam ni tau. Dia diberi ancaman, you have to harm another girl, another person. Kalau tak nanti kami masukkan mak ayah awak dekat penjara. Sama ada diancam ataupun diberi upah, diberi kerja. Awak kena harm kawan awak ni. Bukanlah kawan, basically orang daripada negara yang sama lah kan. Kalau awak tak harm, kalau awak harm nanti kita orang bagi bonus, bagi duit lah basically. Dan benda ni adalah isu Korun. Kalau kita belajar dalam Quran kan ada konsep Firaun dan Korun kan. Dan Korun tu sangat, bila masuk UIA ni saya nampak benda tu reality sebab ialah kawan-kawan sendiri yang terkesan kan. Jadi benda tu berkaitan dengan rasyadah.
kalau kita yang diuji dalam keadaan tu kan, sama ada nak selamatkan family ataupun nak survival diri sendiri tapi kena harm orang lain, nak buat apa? Jadi kalau dalam konteks pemuda kahfi ni pun, mereka kan sekumpulan pemuda dan mereka nak selamat. Siapa yang kena pilih untuk pergi keluar merisikokan diri kan untuk beli makanan. Even Allah gambarkan kepada kita ketika mereka nak pilih makanan tu pun mereka dapat petunjuk, nanti pilihlah makanan yang baik-baik. Masya Allah, betapa detailnya petunjuk yang Allah kurniakan kepada mereka. Jadi yang tu basically saya cakap tentang Rosyadah ni, dan seterusnya kita lihat pula kepada rahmat. Jadi rahmat tu apa? Kalau kita lihat kepada makna Ar-Rahman Ar-Rahim yang menggunakan kita rahmat, dia ada beberapa makna daripada scholars bahasa lah. Jadi rahimah ni bermaksud daripada Ibnu Faris, rahimah ni bermaksud kelembutan hati, belas kasihan dan kasih sayang. Gharib Al-Asfahani bila kalimah rahimah ni dikaitkan dengan Allah, memberi makna Allah memberikan nikmat, Allah memberikan kelebihan. Dan Ibnu Ashur pula mengatakan rahmat ni adalah terkait belas kasih, kebaikan dan rezekinya. Jadi daripada kisah pemuda kahfi itu kita dapat gambarkan macam mana Allah memberi rahmat kepada pemuda kahfi dengan selamatkan mereka dalam keadaan yang tak disangka-sangka kan. Kita pun tak boleh imagine. Rupanya nak selamatkan mereka tu dengan tidurkan mereka selama 309 tahun. Something yang di luar kapasiti kita lah, Masya Allah. Bila seseorang manusia tu dekat dengan Allah, Allah lah yang melindungi dia. Jadi ada beberapa jenis rahmat. Ada rahmat yang memang semua orang dapat. Even yang manusia yang kufur, yang ingkar pun dapat juga. Antaranya contohnya pengutusan Nabi dan Rasul, penurunan Al-Quran, rezeki dan nikmat di bumi, semua ni adalah rahmat umum yang diberikan kepada semua. Tapi ada juga rahmat khusus, bagaimana yang pemuda kahfi ni dapat terhindar daripada menjadi orang yang rugi, selamat daripada azab, diselamatkan kan, kalau pemuda kahfi itu sendiri diselamatkan, terlindung daripada godaan syaitan, ditinggikan darjah, diberikan keredaannya dan syurga. Jadi semua ni adalah rahmat khusus yang kena penuhi syarat. Jadi bila kita belajar kisah pemuda kahfi ni, bukan sekadar kita belajar skrip kita tahu pemuda kahfi baca doa ni, saya pun nak bacalah. Tapi kita kena meneladani apakah amal soleh, apakah tindakan yang pemuda kahfi tu buat melayakkan mereka diberikan rahmat. Itu yang penting lah, supaya kita pun moga-moga mendapat rahmat seperti mana pemuda kahfi itulah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah memberikan kita formula bagaimana untuk kita menjadi di kalangan orang yang mengharap rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita tengok kepada perkataan mengharapkan. Kalau kita fikirkan contohnya ada seorang budak ni, ada seorang student ni, dia belajar, seorang student ni, dia nak ambil exam. Tapi bila dia nak exam tu, dia mengharapkan dia dapat skor yang tinggi lah. Dan kemudian apa yang dia buat? Dia tak belajar, dia tak hadir kelas, dia malas lah, basically dia malas lah nak buat semua benda tu. Adakah pelajar ini dikategorikan orang yang mengharap dapat skor tinggi? Tak kan, dia macam angan-angan je. Dia nak je tapi dia tak merealisasikan dengan tindakan dia. Jadi bila kita cakap tentang definisi orang yang mengharapkan something, perlu ada proses, perlu ada tindakan yang membuktikan orang ni betul-betul mengharap lah. Kalau dia tak buat benda tu, maksudnya dia tak adalah betul-betul mengharap benda tu, dia just cakap je kot ataupun berangan-angan semata-mata. Jadi Allah kata kat sini ada 3 ciri manusia yang dikategorikan sebagai orang yang mengharapkan rahmat Allah, iaitu mereka beriman, berhijrah dan berjihad. Orang inilah orang yang mengharap rahmat Allah. Jadi apakah itu iman? Dalam hujung surah Al-Hujurat kan Allah cakap tentang iman. Sebab kalau perasan surah Al-Hujurat ni banyak sangat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Tentang etika kita interaksi dengan sesama manusia ni lah. Jangan mengumpat, jangan berprasangka buruk kan.
untuk melakukan semua tu perlukan iman, dan Allah explain tentang iman sedikit, explain sedikitlah tentang iman dalam ayat 14 ni, 15 ni. Jadi orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tapi katakanlah kami telah tunduk kerana iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi iman ni dia kena nampak bukti. Dia bukannya semata-mata dekat surat beranak kita tu orang Islam. Sebab di hadapan Allah kelak kita bukan dinilai dengan kita punya IC ataupun kita punya identity card. Kita punya surat beranak lah basically yang mengesahkan kita ni Muslim ke kan. Tapi yang dinilai nanti ke hadapan Allah adalah apa tindakan kita, apa yang terbuku di hati kita, apa lisan kita. Barulah membuktikan kita ni beriman ataupun tidak. Dan antara bukti keimanan kita adalah melaksanakan semua perintah dalam surah Al-Hujurat tadi. Kan? Jadi untuk saya suka bagi analogi ni untuk bagi kita sedar tentang kepentingan beriman dengan sebenarnya lah. Contohnya kalau kat sini kan ada disajikan makanan yang tak sihat, basically processed food yang banyak aditif semua tu lah. Jadi ada 5 orang kat sini. Orang yang pertama, bila dilihat makanan ni, dia pun kata, wah sedapnya nak makan kenyang. So orang ni dia makan banyak. Maybe. Dan orang kedua, sebenarnya makan ni tak bagus. Jadi dia ada sedikit insight kat situ. Dia ada terfikir sikit lah. Tapi tak apalah, sedap. Sebab nafsu dia mengatasi, so dia tetap nak makan juga. Dia makan banyak. Jadi orang ketiga ni, saya nak rasa sikit je. Sebab proses meat ni penyebab banyak penyakit. Okay, orang ni dia ada ilmu sikit lah, tapi disebabkan makanan tu bagi dia sedap, jadi dia nak makan juga, walaupun dia makan sikit. Jadi orang yang kelima, tak berani nak makan, mak saudara saya dah tiada, sakit. Gaya hidup keluarga mereka memang makan fast food dan processed food. Jadi orang yang keempat ni dia semacam dah ada ainul yakin, dia dah meyakini yang makanan ni betul-betul impact kesihatan. Jadi dia pun tak ada selera nak makan. Dia tak makan. Jadi orang yang kelima pula macam mana? Tak naklah makan setiap hari, saya menghadap tesis tentang kaitan makanan dan penyakit. Jadi ini seorang student PhD kot. Jadi kerja dia memang dia banyak baca tentang kaitan kajian antara proses meat dengan kesihatan. Jadi dia pun dah jadi tak lalu, nak tengok pun dia tak lalu nak makan. Nampak macam plastik je makanan ni kan. Fake. Jadi persoalannya antara kelima orang ni, orang mana yang akan makan? Ada 5 orang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Orang mana yang akan makan? Okay, orang yang pertama, kedua dan ketiga lah kan. Yang keempat, yang kelima ni dia tak makan. Okay. So, kita nampak kat situ apa yang membezakan tindakan mereka? Ilmu. Yes. Yang membezakan tu mereka adalah ilmu dan keyakinan juga sebenarnya. Ada orang dia ada ilmu tapi mungkin keyakinan dia masih rendah kan, menyebabkan tindakan dia tu tak betul-betul solid lagi. Jadi kalau saya nak kaitkan dengan satu dalil ni, Allah menyatakan dalam surah Asy-Syura ayat 52, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu, yakni Al-Quran, dengan perintah kami, Ar-Ruh. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, yakni Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Jadi ayat ni ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, nak menyatakan yang bahkan Nabi sendiri, Nabi pun tak tahu iman tu apa, melainkan setelah diturunkan ruhan, yakni Al-Quran. Jadi macam mana pula dengan kalau Nabi pun, Allah kata Nabi pun tak tahu kan, apakah iman itu melainkan setelah diturunkan Al-Quran. Bagaimana pula dengan manusia biasa ni kan, maksud kita yang bukan Nabi ni kan, kalau kita tak usaha untuk memahami Al-Quran, agaknya bagaimana kita nak menubuhkan iman? Macam mana kita nak yakin dengan neraka hutamah tu kan, sampai rasa tak sanggup nak ngumpat. Macam mana kita nak yakin dengan
indahnya syurga tu sampai kita bersungguh-sungguh nak memaafkan orang, nak berbuat baik kepada orang, kan. Tapi bila interaksi dengan Quran tu lemah, iman pun akan lemah. Macam mana kalau saya kaitkan dengan analogi tadi kan, orang yang banyak baca tesis tadi kan, keyakinan dia bertambah, ilmu dia bertambah, itu mempengaruhi tindakan dia. Jadi manusia yang dekat dengan Al-Quran, sebenarnya dari situlah sumber iman dia. Sebab iman, kalau sedar tak sedar, iman kita semua ghaib. Percaya kepada Allah, ghaib, tak nampak. Percaya kepada malaikat, tak nampak. Percaya kepada hari akhirat, tak nampak. Kan? Semua tak nampak. Macam mana kita nak beriman kalau tidak dengan Al-Quran? Jadi yang tu poin pertama, pentingnya, kalau betul-betul kita nak beriman, syaratnya memang kena memahami wahyu. Dan Allah juga menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Haqqan tilawatihi. Tilawah yang hak, memberikan hak pada tilawahnya, bukan sekadar baca, membunyikan kan. Tanpa memahami. Kita ni kalau ada diberi satu buku yang best seller tapi bahasa asing kan, bahasa Perancis ke kan, mesti tak nak baca kan, sebab tak faham. Buat apa nak habis masa baca tapi tak faham kan. Tapi ada satu kitab yang saya percaya ni memang tipu daya syaitan yang paling dahsyat lah. Macam mana syaitan membuatkan satu-satunya buku yang manusia sanggup bunyikan huruf-huruf dia daripada awal sampai akhir tanpa memahami dan rasa it's okay. Jadi sebenarnya Allah kata kat sini, hanya orang yang memberikan hak pada tilawahnya, yang membaca dengan sebenarnya, maksudnya baca dengan faham lah, orang tu lah yang beriman. Tapi kalau tak memenuhi syarat ni, khawatir belum beriman. Dan kalau kita perasan lah, kalau kita lusuri ayat Al-Quran, kebanyakan ayat-ayat tentang syurga dimulakan dengan, maksud saya, syarat nak masuk syurga tu kena beriman dan beramal soleh. Jadi kalau tak ada iman tu, risau, bahaya juga kan, bukan bahaya juga, bahaya sangat. Takut nanti tak masuk syurga. Jadi betapa serius kita dekat dengan Quran. Jadi yang tu yang pertama, orang yang mengharap rahmat Allah adalah yang pertama dia beriman, dan iman tu sangat terkait dengan Quran. Yang kedua dia berhijrah. Hijrah ni boleh jadi berhijrah tempat. Contohnya dari tempat yang tak elok kepada tempat yang elok. Contohnya orang tu dia bekerja kat tempat yang menghalang dia daripada beribadah kepada Allah, dia tak boleh solat, dia tak boleh tutup aurat. Dan dalam keadaan itu kan sangat susah, especially bila dia betul-betul nak mencari, dia tak jumpa apa lagi kerja next yang dia boleh buat kan. Tapi bila dia memilih untuk meninggalkan sebab dia nak beribadah kepada Allah, sebab kerja dia tu tak membantu dia untuk beribadah kepada Allah, bila dia memilih tukar tempat, itulah hijrah. Dan memerlukan pengorbanan yang sangat-sangat besar. Dan Allah sangat iktiraf lah tindakan-tindakan ni. Dan hijrah juga boleh dikaitkan dengan sikap meninggalkan tabiat buruk, daripada bermaksiat kepada meninggalkan dosa dan maksiat. Itu pun hijrah juga. Jadi ada dua definisi hijrah kat sini lah. Sama ada berhijrah tempat ataupun berhijrah akhlak kita, berhijrah daripada buruk kepada baik. Dan yang terakhir adalah berjihad. Berjihad terkait dengan kesungguhan lah berbuat sesuatu tu. Sebab kita nak hijrah tu bukan mudah. Jadi jihad tu memang satu benda yang diperlukan. Kesungguhan, letakkan strategi kan untuk merealisasikan misi tu. So, adakah pemuda kafir memenuhi tiga perkara ini? Kita tengok pada ayat ke-13 ni. Allah sendiri yang iktiraf iman mereka. Kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad, cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jadi syarat pertama, pemuda kafir dah penuhi. Syarat kedua, adakah mereka berhijrah? Ya, mereka berhijrah. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu untuk urusan kamu. Dan yang ketiga, adakah mereka berjihad? Jadi tentang pemuda kafir ni, kita jangan imagine dia orang ni beriman, lepas tu duduk-duduk, sorok-sorok, lari kan. Tapi sebenarnya Allah bawa kepada kita, mereka ni adalah pemuda yang bersungguh-sungguh menyampaikan. Mereka tak duduk-duduk, mereka berdiri.
dan mereka menyeru kepada kaum mereka lah kepada kebenaran, dan selepas itu yang menyebabkan mereka dikejar, itu yang membuatkan mereka diburu untuk dibunuh. Sebab mereka berjihad, mereka tahu kebenaran dan mereka menyampaikan kebenaran, dan ialah mereka berjihad lah kat sini kan. Dan kami menegurkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang? Siapakah lebih besar daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Jadi secara ringkas yang kita nampak, pemuda kafir ini memenuhi ketiga-tiga syarat tersebut, dan memang selayaknya lah mereka mendapat rahmat Allah. Jadi refleksi kan setelah kita menelusuri kisah ini, garap petunjuk daripada teladan pemuda kafir, kesanggupan mereka, betapa kadang-kadang kita sangat-sangat risau kan, even zaman sekarang macam panik. Ada geng preppers kan, yang baru-baru ni saya macam ada satu perkongsian lah daripada salah seorang kawan saya, seorang lawyer, dia menguruskan kes cerai. Kes ni macam ni, perempuan tu dia panik dalam sekarang kan banyak orang sebarkan tentang teori konspirasi kan, dan yang si isteri ni risau dan dapat maklumat lah daripada orang-orang yang dia jumpa tu, dan mereka memilih untuk pergi ke hutan, selamatkan diri ke hutan, dan memilih bercerai dengan suami dia, tinggalkan anak-anak, biar suami dia jaga anak-anak, dan dia nak selamatkan diri pergi ke hutan kan. Bila saya dengar berita tu, itulah tak tahu nak respon bagaimana, sebab benda tu rupanya bukan seorang dua, yang ramai ya Allah. Jadi macam mana manusia tu dia mencari, cuba nak mendapatkan dalam keadaan kita nak priority apakah keselamatan priority, apakah tindakan utama yang saya kena buat sekarang ni dalam keadaan risau dengan macam-macam isu lah kan. Kalau kat Shanghai sekarang ni banyak orang bunuh diri kan, dengan MCO 2 minggu yang sekarang tak perasan. Tapi banyak yang bunuh diri. Kita lihat keadaan sekeliling kan, keadaan yang kita tak tahu, tak jangka, tentang bencana pun satu hal juga kan. Jadi kalau kita perhatikan dalam kisah pemuda kafir, bagaimana Allah menyelamatkan pemuda kafir ni, dengan mereka memenuhi 3 syarat tadi kan, Allah menyelamatkan mereka dalam keadaan yang kita pun tak terjangkau kan fikiran. Betapa besarnya rahmat Allah. Dalam keadaan kita tak tahu apa tindakan terbaik, apakah rosyada, apakah petunjuk, apakah prioriti yang saya kena buat sekarang ni. Kan kita sangat-sangat memerlukanlah rahmat dengan petunjuk daripada Allah, supaya hari-hari yang dilalui itu adalah hari yang terbaik kita sebagai abd kan, dan perform yang the best lah. So refleksinya, sudahkah hati saya mengharapkan rahmat Allah? Dan kalau cakap tentang tindakan, kita kena usaha, setiap individu perlu ambil tanggungjawab untuk rancang kurikulum pendidikan Quran masing-masing, sebab itu terkait dengan iman kita kan. Kita lah yang kena bertanggungjawab dengan iman kita, dan kita lah kena bertanggungjawab untuk menyusun pengajian Quran kita. Sama ada at least kita nak belajar ayat Quran tu at least 1 ayat 1 hari ke, ataupun kita niat okay at least sebulan ada sekali attend kelas dengan ustaz kan. Lepas yang kedua, pilih satu tabiat buruk, dalam especially bulan Ramadan ni, satu madrasah untuk kita latih takwa. Pilih satu tabiat buruk untuk kita hijrahkan, dan cari strategi apakah solusi. Ni perlukan jihad kan, untuk kita hijrah perlukan jihad, rancang strategi penuh kesungguhan untuk ubah tabiat buruk. Dan moga-moga kita semua tergolonglah dalam golongan orang-orang yang diberi rahmat dan rasyada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian Sister Ayan. Kalau ada, saya bukalah sesi sebentar untuk meraihkan kalau ada soalan-soalan daripada pendengar ataupun penonton kita. Kalau ada, saya beri masa beberapa saat ni untuk kita tengok ada tak kalau ada kemusykilan ataupun mungkin nak beri cadangan ke apa ke, mohonlah insya-Allah. Sebenarnya sementara menunggu tu kan, sebenarnya saya rasa kat UAE ni perkongsian ilmu tu memang banyak lah. And in fact pasal tadabbur Al-Kahfi ni saya rasa memang
memang every year memang ada je, tapi from a different speaker, dan mungkin penyampaian ataupun isi kandungan yang cuba disampaikan tu adalah berbeza. Kalau mungkin dia tidak berbeza, dia sama, mungkin kita perlukan orang kata tazkirah tu, reminder kan, daripada apa yang kita dah pernah dengar sebelum ni dengan apa yang kita dengar sekarang ni. Oh okay, it's a refreshing information. So harapnya perkongsian ni memang pada saya memang sangat lengkap lah untuk kita jadikan panduan, insyaAllah. So kalau ada soalan, Nak tanya? sila Madam, Puan Siti, sila. Okey, sisa ayat tadi dalam ayat 18 tu kan kafi tu. Masa you cerita tu bila pemuda tu ditidurkan, maknanya semuanya intact lah. Maknanya seperti seolah-olah dia tak tidur lama walaupun dah 309 tahun dia tidur kan. Tetapi dalam ayat tu maknanya tak ada jambang. I imagine maksud mula-mula tu macam jambang dia mesti dah banyak ke apa semua kan. Proses rambut tumbuh semua kan. Tapi dalam ayat ni dia kata dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Kenapa Padahal physically tak ada apa yang berubah, as if like they are sleeping. Tetapi kalau let's say kalau kita ternampak mereka, ayat tu kata kita akan lari ketakutan melihat mereka. Kenapa? Dia yang tu terkait dengan yang saya cakap tadi, macam mana Allah mencampakkan rasa takut tu. Rasa takut tu ke dalam jiwa-jiwa manusia yang melihat. Dan benda ni berlaku juga pada zaman Rasulullah SAW kan, ketika mana perang kan. Tentera Muslim tu sikit, tapi Allah yang campakkan rasa takut tu. Dan mereka nampak lain. Mereka nampak seolah-olah pasukan tentera Rasulullah SAW ni sangat-sangat banyak kan. Walaupun dalam untuk realiti sebenarnya tak. Macam tu juga dengan pemuda kafir ni. Realiti sebenarnya tak, tapi Allah yang meletakkan benda tu pada meletakkan perasaan rasa takut tu lah pada orang yang melihat tu. Okay. Thank you. Sama. Ada soalan lain? Mungkin lagi satu ke? Okey. Saya rasa mungkin tak ada lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Sister Ayat. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, nampaknya kita telah sampai kepada penghujung sesi kita, sesi tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran. Dan pada hari ini kita selesaikan surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Dan nampaknya Sister Ayat telah even extend more than ayat 10 lah, insyaAllah. So moga-moga perkongsian ini dapat kita sama-sama manfaatkan, kita kongsi-kongsikan dengan keluarga dan kita punya circle of friends, insyaAllah, terutama sekali dalam bulan yang penuh barakah Ramadan Mubarak ini. Mana-mana yang boleh kita kongsikan insyaAllah. Moga ia menjadi asbab amal baik kita di bulan yang mulia ini, insyaAllah. Jazakillah khairan katsira Sister Ayat dan tuan-tuan perempuan yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Saya mewakili PME IIUM ingin memohon maaf lah sekiranya ada sebarang kekurangan dari pihak kami dalam mengendalikan sesi pada pagi ini. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dari segala musibah, dan kita juga moga Allah berikan kekuatan iman dalam menghangurungi Ramadan yang mulia ini, insyaAllah. So dengan itu saya sudahi sesi kita pada pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.